Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama menyambung pengajian, dan insya-Allah pada ruang dan masa yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni, insya-Allah kita akan sama-sama membaca kitab yang bertajuk Qala'idul Jawahir في مناقب تاج الأولياء ومعدن الأصفياء وسلطان الأولياء القطب الرباني شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني رضي الله عنه. Mana kitab yang bertajuk Qala'id al-Jawahir pada menceritakan tentang riwayat hidup dan kelebihan-kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Yahya At-Tadafil Halabi Al-Hambali. Jadi Syekh Muhammad bin Yahya, penulis kitab ni, dia dilahirkan pada tahun 899 Hijrah, dan dia tadi dilantik sebagai qadi di dalam mazhab Hambali di Halab, maksudnya di Aleppo, Syria, pada ketika dia tadi berumur 19 tahun. Kemudian dia tadi berhijrah ke Qahirah. Kemudian dia tadi kembali semula ke Damsyik. Kemudian dia tadi berhijrah ke satu kawasan, salah satu bandar di Syria bernama Hama. Dan di situlah dia tadi menulis kitab yang insya-Allah kita akan baca ni, bernama Qala'id al-Jawahir. Kemudian Syekh tadi penulis tadi meninggal dunia di Halab pada tahun 963 Hijrah. Dari itu sedikit tentang penulis kitab, iaitu Syekh Muhammad Ibn Yahya. Jadi insyaAllah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membaca kitab Qala'idul Jawahir yang menceritakan tentang riwayat hidup kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi secara ringkasnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia nama bapanya ialah Musa ibn Abdullah Al-Hasani, dan ibunya bernama Fatimah bintu Abdullah As-Sawma'i Al-Hasani. Jadi daripada sebelah ayahnya berketurunan sampai kepada Sayyidina Hasan alaihi salatu wassalam, dan daripada sebelah ibunya sampai kepada Sayyidina Husain alaihi salatu wassalam. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada tahun 470 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 561 Hijrah pada ketika dia tadi berumur lebih kurang 91 tahun. Jadi itu secara ringkasnya tentang maklumat daripada tentang Syekh, kelahiran dan kewafatannya. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama merujuk kepada kitab Qala'idul Jawahir. Tapi saya taklah membaca kesemua isi kandungan di dalam kitab tersebut, tapi saya pilih beberapa tajuk-tajuk ringkasan yang penting yang mungkin kita dapat ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Antaranya penulis Qala'idul Jawahir pada muka surat 3 dia menyatakan tentang ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi penulis berkata sesungguhnya ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bernama Fatimah bintu Syekh Abdullah As-Sawma'i Al-Husaini Az-Zahid. Ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ialah salah seorang perempuan yang amat soleh, yang amat banyak kebaikannya. Dan diriwayatkan daripada ibu Syekh Abdul Qadir Jailani, dia berkata, tak kala aku melahirkan anakku,
iaitu Abdul Qadir, maka anak tersebut tidak akan menyusu pada siang Ramadan. Dan apabila manusia tadi tak dapat nak menentukan anak bulan Ramadan pada satu tahun tertentu, kerana disebabkan oleh cuaca yang gelap, hujan dan seumpamanya, maka mereka akan datang kepadaku dan mereka akan bertanya kepadaku tentang adakah anakku tadi menyusu ataupun tidak. Dan apabila aku berkata kepada mereka, sesungguhnya hari ini anakku tidak menyusu, maka ternyatalah hari tersebut ialah hari yang paling awal daripada bulan Ramadan. Maka disebabkan peristiwa itu, maka menjadi masyhurlah, tersebar berita bahawa sesungguhnya di negeri Jailan terdapat salah seorang anak daripada ahli bait Nabi Muhammad SAW yang tidak menghisap susu ibunya pada siang Ramadan. Dan ibunya, iaitu Fatimah binti Syekh Abdullah tadi, mengandungkan Syekh Abdul Qadir Jailani tak kala ibunya berumur 60 tahun. Dan dinyatakan dalam kitab bahawa sesungguhnya perempuan yang hanya boleh mengandung sehingga umur 60 tahun, maka perempuan tersebut ialah berasal daripada kabilah Quraisy. Dan sekiranya perempuan tadi daripada kalangan bangsa Arab, maka mereka mempunyai kemampuan untuk mengandung sehingga umur mereka 50 tahun. Jadi itu sedikit kisah tentang ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita sama-sama membaca kitab ni, saya akan mengikut turutan sebagaimana dinyatakan oleh penulis dalam kitabnya Qalaidul Jawahir, dan dipilih beberapa tajuk yang sesuai. Dan penulis menyatakan tentang kisah masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, maksudnya apabila dia dah dewasa, maksudnya dia pergi berhijrah untuk menuntut ilmu di Baghdad. Jadi dalam kitab ni dinyatakan bahawa apabila Syekh Abdul Qadir Jailani berhijrah untuk masuk ke Baghdad, maka Nabi Khidir alaihissalam datang dan menahannya, menghalangnya daripada masuk kepada kota Baghdad. Dan Nabi Khidir berkata, aku tidak mempunyai arahan kebenaran untuk membenarkan kamu masuk kepada kota Baghdad sehingga 7 tahun daripada sekarang. Maka dengan sebab itu, Syekh Abdul Qadir Jailani dia tadi menetap di tepi laut ataupun di tepi pantai tadi selama lebih kurang 7 tahun. Dia mengutip makanan-makanan yang harus untuk dimakan yang telah ditinggalkan oleh manusia, kan, daun-daun atau tumbuh-tumbuhan, sehingga kan warna hijau terzahir daripada belakang tengkuknya kerana terlampau banyak memakan tumbuh-tumbuhan. Dan pada satu malam dia sedang bangun pada satu malam, maka tiba-tiba dia mendengar satu suara, wahai Abdullah, sekarang kamu diizinkan untuk masuk ke Baghdad. Maka dia pun masuklah kepada kota Baghdad. Dan malam tersebut ialah malam yang amat sejuk, kan, dengan hujan yang turun yang amat kuat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun datang kepada Zawiyah Syekh Hamad Ibn Muslim Ad-Dabbas. Maksudnya dia pergi kepada rumah tarekat yang dimiliki oleh Syekh Hamad bin Muslim. Maka Syekh berkata, tutupkan pintu zawiyah kita, macam tempat suluk kita ni, dan padamkan semua lampu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun menunggu di hadapan pintu zawiyah tersebut sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan rasa tidur, mencampakkan tidur ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh pun tidur, kemudian dia berjunub, kemudian dia bangun dan dia mandi. Kemudian Allah Taala campakkan lagi tidur ke atasnya, kemudian dia berjunub, kemudian dia bangun, kemudian dia mandi. Begitulah tidur, mandi, berjunub dan seumpamanya, sehingga proses tadi berlaku sebanyak 17 kali. Dia tadi mandi, dan setiap kali dia tadi berjunub. Maka apabila pagi tersebut, pintu pun dibuka, maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun masuk. Maka serta-mertalah Syekh Hamad tadi bangun dan memeluknya dan terus menangis. Kemudian Syekh Hamad berkata, wahai anakku Abdul Qadir, sesungguhnya hari ini pemerintahan ialah di sisiku, kan, dan esok akan diberikan kepada kamu. Jadi itu salah satu kisah tentang kemasukan Syekh Abdul Qadir Jailani ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Jadi difahami daripada kisah tersebut bahawa seseorang murid apabila ingin bertemu dengan gurunya, maka dia mesti mempunyai persediaan. Pertama sekali ialah
menghilangkan rasa sombong dan takabur. Dan kedua, ialah tadi membersihkan jasmani dan rohani sebelum menghadap kepada gurunya. Dan di dalam kitab Qala'id Jawahir dinyatakan serba sedikit tentang sifat Syekh Abdul Qadir Jailani. Antaranya ialah diam Syekh Abdul Qadir Jailani lebih banyak daripada kalamnya. Dia tadi ialah orang yang banyak berzikir, sentiasa berfikir, amat banyak mengalirkan air mata, orang yang dimustajabkan doa, orang yang mempunyai hati yang amat lembut, wajah yang sentiasa ceria. Hati mana-mana manusia yang mempunyai hati yang keras, apabila memandang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka orang tersebut hatinya akan menjadi khusyuk dan tenang. Dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai ilmu ataupun pengetahuan yang amat luas di dalam ilmu hadis, ilmu fiqh, menasihati manusia dan ilmu hakikat. Dan salah satu akhlak Syekh Abdul Qadir ialah dia tadi sentiasa memerhati kan, dan memeriksa sahabat dan mencari sahabat-sahabat ni yang tidak hadir dalam majlisnya, dan dia akan bertanya tentang keadaan mereka, mengapa tidak hadir, dan dia tadi sentiasa menjaga hubungan dengan mereka, memaafkan kesilapan-kesilapan mereka, dan dia tadi membenarkan sekiranya ada sesiapa yang bersumpah, walaupun sumpahan tadi bersumpah mengatakan saya tak boleh datang kerana ni ataupun segala masalah, dan dia tadi menyembunyikan ilmunya walaupun dia tahu orang tadi tidak bercakap benar, bersumpah di hadapannya, tapi dia tetap menyembunyikan ilmunya sendiri. Dan dia mempunyai seorang khadam yang bernama Muzaffar. Yang khadam ni tadi sentiasa berada di hadapan pintunya dan memegang roti ya. Dan dia kata siapa yang ingin roti, siapa yang ingin tempat tidur di waktu malam, siapa yang inginkan makan malam, maka dia jemput masuk kepada rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksud difahami daripada situ bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri berkata bahawa amalan, setelah dia tadi mengkaji segala amalan di dalam agama Islam, maka dia kata amalan yang paling baik ialah memberi makan kepada manusia. Dan dinyatakan juga dalam kitab Qala'id Jawahir tentang kesabaran Syekh Abdul Qadir dalam mengajar ilmu agama kepada manusia. Maka dinyatakan bahawa salah seorang daripada murid yang belajar ialah salah seorang daripada yang bukan daripada bangsa Arab, yang bernama Ubay. Jadi pelajar tadi ni yang bernama Ubay tadi ni, dia amat lambat memahami. Maksudnya IQ-nya amat rendah. Maksudnya tak dapat memahami satu-satu perkara, melainkan setelah disyarah banyak kali, berulang kali. Maka apabila satu ketika tak kali pelajar tadi sedang belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tiba-tiba masuk salah seorang yang bernama Ibnu Samhal untuk menziarahi Syekh. Maka dia tadi amat hairan. Dia kata, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani amat sabar mengajar murid tersebut, walaupun murid tadi amat susah faham, walaupun banyak masa yang dihabiskan kepada murid tersebut. Maka Ibnu Samhal berkata kepada Syekh, aku amat hairan dengan kesabaran kamu terhadap pelajar ini. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, sesungguhnya kepenatanku dengannya takkan melebihi seminggu daripada sekarang. Sesungguhnya dia akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Ibnu Samhal amat hairan, dia kata, maka kami pun membilang hari demi hari sehinggalah mati ataupun meninggal dunia pelajar tersebut pada hari yang ketujuh daripada hari yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Ibnu Samhal pun datang pada ketika disolatkan jenazah kepada murid tersebut, dan mereka berasa amat hairan tentang Syekh tadi telah mengetahui akan kematian pelajar tersebut dan hampir ajalnya. Dan itu kisah tentang kesabaran. Maksudnya difahami daripada situ, maksudnya Syekh mengetahui kan, walaupun dia tahu murid ni akan pergi dahulu sebelum daripada Syekh tadi pergi, tapi dia tetap mengajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengajar ialah kerana Allah, bukan semesti kita mengajar tadi kerana murid aku akan menjadi orang yang hebat ataupun ilmu aku tadi akan disampaikan kepada manusia lain, tapi mengajar semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis dalam kitab Qala'id Jawahir juga menceritakan tentang kisah keramat yang diriwayatkan daripada makcik sebelah bapa bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Abbas Ahmad dan Syekh Abu Saleh Al-Mutabbiqi, mereka kedua-duanya meriwayatkan. Maksudnya ialah kisah yang terakhir yang kita akan bincangkan di sesi ini, dan sekiranya Allah Ta'ala izin, insyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Jadi kedua-dua Syekh tadi meriwayatkan bahawa satu ketika kawasan Jailan tadi ditimpa dengan kemarau
yang amat sangat. Maka seluruh rakyat tadi, mereka membuat solat istisqa, solat minta hujan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih belum menurunkan hujan. Jadi mereka pun pergi kepada makcik, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya makciknya tadi ialah seorang perempuan yang amat soleh, dan dia tadi mempunyai keramat-keramat yang amat zahir, dan namanya ialah Aisyah, dan kunyah ataupun nama panggilannya ialah Muhammad bin Abdullah bintu Abdullah radhiyallahu anha. Jadi mereka memohon daripada makcik kepada Syekh Abdul Qadir agar meminta daripada Allah agar diturunkan hujan. Maka makcik ni tadi keluar, pergi ke halaman rumahnya, lalu dia mengambil penyapu dan dia menyapu tanah, menyapu di muka bumi, dan akhir sekali dia berkata, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menyapu muka bumi, maka aku mohon daripadamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, agar kamu merenjiskan air. Maka serta-merta selepas tu tadi, maka langit tadi menurunkan hujan, kan, mencurah-curah, kan, sehingga orang yang kembali kepada rumah mereka tadi, maksudnya hampir nak berenang di dalam air, radhiyallahu ta'ala anha. Maksudnya fahami daripada kisah tersebut, punca daripada kita tadi tidak dikurniakan dengan hujan ialah dosa, kan, maksudnya hujan yang Allah Subhanahu Wa Taala turun tadi disekat kerana dosa. Jadi itulah usaha yang dibuat, dia cuba membersihkan muka bumi tadi daripada dosa-dosa, dan dia memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala juga membersihkan dosa tersebut dengan hujannya. Jadi itulah sedikit kisah yang kita dapat bincangkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sekiranya Allah Ta'ala izinkan kita sambung, kan, kisah-kisah seterusnya yang dinyatakan oleh Syekh dalam kitabnya Qala'idul Jawahir. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه البلاد ولبلادكم ولسائر أمة سيدنا محمد أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والعاقبة للمتقين. آمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين. آمين. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ببركة القرآن الكريم العظيم. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه أجمعين. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن الكريم. وأكرمنا بكرامة القرآن الكريم. وشرفنا بشرافة القرآن الكريم. وألبسنا بخلعة من القرآن الكريم. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن الكريم. وارحم جميع أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن
الكريم لنا في الدنيا قرينا، آمين. وفي القبر مؤنسا، آمين. وفي القيامة شفيعا، آمين. وعلى الصراط نورا، آمين. وإلى الجنة رفيقا، آمين. ومن النار سترا وحجابا، آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، آمين. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن، آمين. يا ذا الفضل والإحسان، آمين. يا ذا الفضل والإحسان، آمين. يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، آمين. واشف مرضانا آمين. ومرضى المسلمين آمين. حاضرين غائبين يا رب العالمين. آمين. اللهم اقض ديوننا آمين. وبيض وجوهنا، آمين. وارفع درجاتنا، آمين. وارحم آبائنا وأمهاتنا وللحاضرين وللغائبين، آمين. ولمن أوصانا بالدعاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم أصلح ديننا ودنيانا، آمين. اللهم شتت شمل أعدائنا، آمين. واحفظ أهلنا آمين. وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا يا أرحم الراحمين، آمين. مع سائر بلاد المسلمين آمين. في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. بحرمة القرآن الكريم العظيم. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه آمين. إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، آمين. وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم وجميع ذرياتهم من أمة سيدنا محمد أجمعين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا وعلى الحاضرين والغائبين والمستمعين لهذا الدعاء والمستمعات يا رب العالمين. آمين. اللهم يا الله يا عزيز ويا غفار، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والحاضرين والغائبين، آمين. وللمستمعين وللمستمعات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم احفظ رجال المسلمين ونساء المسلمين. آمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين وأطفال المسلمين. آمين. اللهم احفظهم من الضياع ومن شر شياطين الشوارع يا رب العالمين. آمين. يا الله يا عظيم، يا الله يا كريم، احفظ هذه البلاد مع سائر البلاد المسلمين آمين. في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء تاما علينا وعلى الحاضرين والغائبين وعلى كل مريض ومريضة من أمة سيدنا محمد أجمعين يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحم من مات في هذا اليوم وفي قبله من أمة سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم،
مع آبائنا وأمهاتنا، اللهم نور قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة، واحشرهم وإيانا تحت لواء سيد المرسلين في جنات الفردوس الأعلى، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم العلماء العاملين والمشايخ الكاملين والأئمة الأربعة المجتهدين في الدين وطلاب العلم أجمعين. يا الله يا عظيم، يا الله يا كريم، فرج الهم عنا وعن المهمومين، نفس الكرب عنا وعن المكروبين، اقض الدين عنا وعن المدينين، وارحمنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي لكل واحد من لم لديه ذرية أعطيه ذرية صالحة مباركة، آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تقبل منا وعافنا، اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا رحيم يا رحمن يا ملك يا قدوس يا سلام. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم. يا واجد يا ماجد يا فرد يا صمد، يا أول يا آخر يا رافع يا خافض يا حافظ. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا، ويا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غفار اغفر لنا، ويا ستار استرنا، ويا غني اغننا، ويا رزاق ارزقنا، ويا حافظ احفظنا. للمستمعين وللمستمعات لهذا الدعاء في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب
رب العالمين آمين. ويا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء والوباء والطعن والطاعون والفيروسات والكورونا عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، آمين يا رب. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم تقبل منا وعافنا، اللهم واعف عنا، وتقبل منا ومن الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات والمستمعين والمستمعات آمين. بالسبع المثاني والقرآن العظيم الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله يحفظكم إن شاء الله. تقبل الله يا رب العالمين. جزاكم الله خير.